Nak habiskan satu sem ni terus. Boleh je. You all lah larat. Tak bagi komitmen. Tapi nak masak lagi tu. Nak masak kan Haziq tak sabar. kan, Haziq tak tak sabar upload nak I belajar. gambar-gambar I masakkan. Tak boleh bagi idea kan kau nak masak apa. Ni duta Thermomix ni. Duta Thermomix. Dia tak ada Thermomix pun dah masak tau dulu. Okay. I jarang beli makanan. Ramai kan nanti kan kering je bulan beli makanan. Dia 74 dah Linda Syukri. You all ni satu batch kan? Tak ada 2 semester, tak ada batch yang berbeza kan? Tak ada. Saya confused sebab ada subjek yang saya mengajar 2 batch sekali satu kuliah. Tak ada. Tapi ramai lah korang ya, 115 orang. Dah berkurang. Dah berkurang? Oh, Dia macam coronavirus tak sekarang. Bukanlah kuliah ni, tak sekarang ni yang registered untuk SEM. You SEM 6 kan? Ya. Senang. Ui, SEM 6 dah kita cepat tu. SEM lagi nak ambil kan? Dah nak habis dah. Hujung tahun ni habis lah. Sol, drive elok-elok lah. Jangan sibuk, Sol. Okay, dah draft 30 km. 30 km per sejam. Sol, Okay, saya fokus, akan Sol. okay lah, kita boleh start Ya. Boleh lah kata. Okay. Tak apa. Alright. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Salam 10 Ramadan kita dah mencecah masuk ke 1/3 Ramadan kan. Tapi malam ni kita tak baca lagi doa sunat kan. Okay, so terima kasih kepada anda semua yang setia menunggu saya daripada pukul 1.52 itu nak sampai 7 petang. Ada yang masuk dan sampailah ke sekarang ni. Okay, minta kawan-kawan semua offkan mic kecuali jika nak bertanya saja sebab takut dia interfere dengan kita punya pembelajaran petang ni. Okay, so semalam saya dah sentuh kepada mana yang tak sempat nak join untuk saya untuk kuliah saya semalam. It's okay, saya faham dengan situasi sama ada kekangan internet, you bekerja ataupun komitmen keluarga yang lain. So saya semalam just recap, saya dah ajar satu kuliah tentang pengenalan dan saya ikutkan nak sambung tetapi ramai yang tidak dapat masuk dan saya waktu tu saya tak dapat nak accept. Saya tak tahu kenapa dia tak naik notification accept. Okay. Kemudian saya sentuh juga tentang proforma. Cuma hari ni mungkin sebelum habis kuliah saya akan cakap tentang tugasan kumpulan dan juga individu So stay tune dengan saya. Kalau mana yang nak pergi masak sekejap pun tak apa, you boleh biar je video ni. I mean like you jangan live lah, takut kan tak boleh nak sambung balik kan. Okay, so hari ni saya akan sentuh tentang penilaian assessment ataupun penilaian klinikal ataupun clinical assessment dan juga cara kita membuat proses diagnosis. Okay, like I said yesterday, you all belajar ni memang hanya untuk nak tahu ilmu, tapi when it comes to practical, when it comes to diagnosis, you don't have the right ataupun anda tidak boleh untuk melakukan diagnosis. For example, kalau kata datang patient ataupun ahli keluarga lain kan, you boleh tahu simptom-simptom awal, gejala petanda awal, tetapi for you to say ataupun to endorse untuk doktor supaya I boleh buka balik kepada window Google Meet kita. Okay? Alright? So kepada mana yang dah ada nota, okay, kita nampak saya share clinical assessment dan diagnosis. Nampak? Nampak. Bagus. Mintalah seorang dua onkan mic tu just bagi terus respon yang ni sebab saya tak nampak muka you all. So I don't know your gestures whether okay ke, angguk ke dan sebagainya. Tak apa, saya respon tu. Okay, thank you so much. So semalam kita dah sentuh tentang apa itu psikologi abnormal. Study of psychology abnormal is about
understanding the etiology, possible causes kan. And then hari ni kita akan pergi kepada in order to understand, to formulate the case kan. So apakah yang kita perlu lakukan? Okay, so basically dia melibatkan penyelidikan klinikal ataupun clinical research whereby dalam mengkaji kecederaan mental ini ada beberapa perkara yang kita perlu highlight yang perlu kita dig lagi untuk kita nak come up with a proper diagnosis. And yang pertama adalah clinical description. Dan saya percaya mana-mana anda yang memang profesional medical assistant, you dah familiar dengan proses ni, you buat history taking, very simple lah. Tetapi when involved to clinical cases, you need that clinical description, not only tanya very surface, okay? So clinical description, etiology, macam mana benda ni boleh berlaku sebelum dia dengar suara ni, apa nampak tak tingkah laku yang berbeza. So contoh dan kemudian mengkaji juga, kita bukan mengkaji, kita buat treatment and kita predict what is the outcome ataupun what is the prognosis of the outcome. Okay? Alright. So dalam kita nak tahu clinical description ni, dalam deskripsi clinical ni, okay, dia bila datang patient pada kita, kita akan dapat referral letter. So dalam referral letter tu selalunya dia kata okay, this 24-year-old presently blah blah blah, and then datang ke klinik dalam keadaan ni. Okay. So those are the description things. So ada beberapa yang kita kena beberapa perkara yang kita perlu dapatkan. Okay, dapatkan, dan itu adalah yang being yang terkandung dalam clinical description. Okay, so the first thing is description aims. Okay, so description aims ni ialah kita nak membezakan apakah yang memang lain pesakit kita tu dengan yang mungkin sebelum ni ataupun orang lain. So it's to distinguish clinically significant dysfunction. Ingat lagi psychological disorder is about 3 Ds. Distress, disabilities and apa tu yang harm tu kan. Right. So clinical significant dysfunction is from common human experience. Okay, sekejap saya dengar macam bunyi. Doktor, diorang tak nampak slide. Ya, betul. Saya nak accept dulu orang. Okay, tak apa. Okay, sekejap saya dengar bunyi tinding-tinding. So ada maknanya meaning ada pelajar yang cuba masuk. Okay. Ya, bila saya tukar tu maknanya bila you tak nampak slide tu maknanya saya pergi kat page sebelah. Okay. So nampak tak? Saya nampak lah, kawan-kawan lain saya tak pasti. Kawan-kawan lain tolong menyahut. Tak nampak. Saya nampak muka Sekarang doktor je. nampak tak? Tak nampak. Tak Saya nampak. nampak doktor, saya nampak. Saya nampak slide, saya nampak. Kenapa you all tak nampak? Tak nampak. Tak nampak? Geng, macam ni. Pergi dekat apa yang ada 4 dot belah kanan, penjuru belah kanan bawah tu. Tekan chest layout. You all punya setting ni. Tekan chest layout. Lepas tu tekan yang tile. Okay. Tekan tile. Lepas tu cari yang slide kita. Lepas tu pin slide tu. Mana? Tak, you all boleh nampak apa yang I dah share sebenarnya dekat screen you all. Okey, Betul. Boleh Tak nampak. perlu, you all tak perlu buka nota you. You just adhere pada nota I yang I buka ni. Setuju sebab doktor buka dekat It's present. just a matter Dekat of people you layout dekat Google Meet. You tekan-tekan, rather than you nampak gambar banyak-banyak kawan-kawan lain, muka-muka kawan lain, you cari button yang ada slide di sebelah, 3/4, 1/4 lagi muka kawan-kawan ataupun muka you. Boleh? Ya, dah dapat. Thank you. Welcome. Nak pin. Okay. Tak perlu anda buka nota anda Sendiri. masa kuliah ni lah. Okay, ada tak yang tak dapat? Okay, now dapat. Ada doktor. Tak ada, minta kawan-kawan lain troubleshoot lah. Okay? Okay, so kita sambung. So dalam clinical description ni, dah ada 70, daripada tadi 75 orang. Okay.
dalam clinical description ni kita perlu ada description aims, kita perlu tahu prevalence and incidence of disorders, dan kita perlu tahu onset, bila masa dia start tu dengar suara, start tu bercakap seorang-seorang ataupun start having like a very weird behavior. Okay, yang keempat adalah the cause of disorders, sama ada dia episodik, dia time limited ataupun dia dah masuk into chronic. Sebenarnya bila dia dah chronic baru dia datang jumpa psychiatrist ataupun clinical psychologist. Okay, and also last one is kita kena ada our own prognosis, sama ada kita menjangkakan dengan diagnosis, dengan treatment yang kita buat ni adakah it's going to be have a better outcome. Okay, alright. Okay, so description aims, distinguish clinical dysfunction and prevalence. Okay, prevalence ni macam sekarang kan, COVID. What is the prevalence of COVID-19? Okay, so setiap disorders ni dia punya prevalence. So for example, for schizophrenia, prevalence is about 1% of the population in the world that have the diagnosis of schizophrenia. So very, very small percentage. Like depression, anxiety dalam 20 ke 30%. So prevalence tu kita kena tahu. Prevalence refers to the total number of individuals in the population who have disease, whereby incidence is referred to the number of individuals who develop a specific disease or experience a specific. Okay, onset sama ada dia acute, okay, ataupun severe, mild, semua tu the onset of disorder. Cause, episodic. Okay, individual is likely to recover. Like kalau you tengok kepada bipolar ataupun depression, dia kadang episodik. Kadang orang kena, lepas tu dia okay for maybe 6 months to 1 year and then dia relapse balik. So itu adalah contoh episodik. Ataupun time limited. The disorder will improve without treatment. Ada juga yang macam tu. And also chronic cause. And last one is the prognosis. Okay. Ini ada few videos yang saya tunjukkan contoh real case example yang mana macam mana seorang clinical psychologist dia bertanya untuk mendapatkan clinical history pada seorang pesakit. It's a real video. So kalau sempat saya retrieve balik video tu dan saya akan upload di UKM Folio. Sekarang ni saya tak boleh buat macam tu sebab dia ambil masa yang lama. Okay. Okay. Kita pergi kepada how to assess. Macam mana kita nak menilai sesuatu kecelaruan mental itu. So adalah melalui penilaian secara klinikal. When we talk about clinical assessment, it is very, very systematic. Dia bukan yang cacah merebah, kejap you tanya ni, kejap macam ni, kejap tu kan. Lepas tu lompat balik kepada dia punya etiologi. Tak. Dia very systematic evaluation and dia adalah measurement of psychological, biological and social factors. So these are what we call as the etiology. Okay. Refresh balik kuliah semalam about etiology. So kita measure the etiology of the mental disorder. Okay. Right. Okay. So what is the purpose of clinical assessment? Kenapa kita kena buat clinical assessment? Ataupun kenapa kita tak tengok aja orang tu dia ni dah pelik tu dia okay pak. Dia ni schizophrenia for example. Okay, we cannot do that. So as a professional, we have to follow apa yang telah digariskan oleh the APA. Okay, so the purpose of clinical assessment is to understand the individual. Untuk kita nak lebih faham. Sebab tu dalam proses clinical assessment ni, clinical history taking ni, dia bukan ambil masa macam you jumpa GP biasa, doktor biasa, oh saya sakit kepala, oh sebenarnya saya berdebar-debar, oh ni, lepas tu pump terus, you need anxiety. It's not as simple as that. Sebab tu dia hanya brief saja, dia bagi tahu. That is why dia akan dia akan buat referral letter untuk rujuk kepada pakar. Sebab bila berjumpa dengan kami, clinical psychologist ataupun psychiatrist ni, very thorough assessment yang kita buat. Antaranya adalah kenapa? Sebab kita nak lebih faham tentang individu tu. Bila cakap tentang bila kita bercakap tentang kenapa perlu lebih memahami, kenapa kita perlu kena faham individu tu, sebab kita kena dig out apa yang telah dilalui waktu dia semasa dia membesar dalam proses itulah. And then
from the clinical assessment juga kita boleh predict behavior. That is why bila penting pesakit datang pada kita, mungkin dalam keadaan dia tidak boleh bercakap dengan baik, dia dia tidak fokus, kemudian ada je gestures je yang menyebabkan kita boleh predict dia punya behavior. Okay, and then kita nak plan treatment. Ini penting. Sebab tu proses ini dia mengambil proses yang banyak. So usually kalau dalam kita punya evaluation, the systematic evaluation, the first two session is about history taking, dan kita tidak boleh membuat history taking yang dalam masa yang sangat-sangat singkat. Okay, so and then to evaluate treatment. Okay, bila kata evaluate treatment ni, bila datang contohnya first two session clinical history, so kita discuss apa yang treatment yang sesuai untuk pesakit. Kita discuss dengan pesakit. Kemudian mungkin kita buat CBT for example, it require 3 ke 4 CBT, thought diary dan sebagainya. And then from time to time semasa session tu kita akan nampak. Usually I'll see my some very small significant changes pada pesakit. Mungkin yang sebelum dia very negative, the next session dia dah rasa dia dah boleh control dia punya thoughts. So those are the small things but huge significant changes pada pesakit itu. Okay, alright, sekejap saya check lagi siapa nak masuk rumah saya ni. Okay tak? Jelas Sebab tu kena penting kenapa kita kena buat clinical assessment. Alright? Ya, jelas. Okay, bagus. Terima kasih. Okay, and to assess the psychological disorder ni, this is a process that requires, is the process of diagnosis. Sebab tu diagnosis ni is a lesson, is a big thing. It's not like benda-benda yang macam mungkin dia cakap kau ni depressed, kau ni sebenarnya anxiety, tu label we use our self judgment then based on ni Okay, so diagnosis is the process of determining whether the particular problem afflicting the individual meets all the criteria for a psychological disorder. Okay, nanti kita akan sentuh tentang DSM-5 now kita dah kepada DSM-5, the latest one since 2014. So dalam itu ada setiap penyakit-penyakit mental with all the very specific criteria. Okay, bukan benda-benda makna kita kata jumpa patient yang saya dah tak boleh tidur lah dah 2 minggu. Terus ni depression ni sebab kita tahu kemurungan punya simptom tak boleh tidur. Tak, kita kena check berapa lama, simptom apa lagi. So dia 5 ke atas, at least 5 minimum symptom tu you fit that, bolehlah ada, you cukuplah syarat untuk nak ada depression tu for example Okay, sekejap saya check lagi. Sian pula. Okay. Ini dah 78. Okay. Dekat screen you all boleh tak tahu partisipan berapa orang? Boleh, 77 sekarang ni. Okay, saya minta anyone bila dah ni tolong just tolong snap tu sebab saya kena buat laporan you all punya kehadiran ada sangat memberangsangkan ke ataupun terlebih dah terlebih daripada ni. Snap macam mana tu? Snap lah, pakai phone ke atau pakai you punya print screen desktop komputer ke apa, and then just WhatsApp saya. Okay. Boleh. Dah. Alright, so diagnosis sekarang ni kita nak tahu kita whether individu itu dia memenuhi tak semua kriteria bagi setiap kesedaran mental yang kita rasa dia ni ada ni tunjuk simptom depression. Okay. So dalam penilaian klinikal ini dia melibatkan beberapa konsep yang mana konsep-konsep ini adalah yang termaktub atau terkandung dalam subjek yang you dah belajar dalam research method. So maknanya dalam statistik, basic statistik. So dia perlu ada reliability. So maknanya bila you membuat penilaian klinikal ni, alat yang anda gunakan untuk nak assess, for example, again depression, kita menggunakan alat Beck's Depression Inventory, BDI. Okay, BDI itu ada 21 item ataupun 21 soalan. So BDI itu dibuat dites dalam menggunakan populasi, is a large sample. So ada yang guna clinical sample, ada yang the non-clinical sample. So dalam alat itu dia measure. So dia report reliability, validity and then the standardization.
So setiap alat klinikal yang you nak guna, you make sure you kena ada these 3 concepts, reliability, validity dan standardization. Okay? Baru you are eligible untuk nak menggunakan alat itu dalam membuat pendiagnosisan lah. Okay? Alright, so the first stage dalam clinical assessment, of course, it's you need to conduct clinical interview. Okay, ni yang bila saya kata clinical interview ni dia akan ambil masa 1 session atau 2 session. Kadang bila third session pun kita kena go back, refresh balik just to make sure that maklumat yang kita dapat itu adalah sahih, betul. And then kadang patients ni interesting. Hari ni dia cakap macam ni, next session dia cakap macam ni, tiba third session macam ni balik. So kita kena always confirm ataupun kadang just double check macam tu kan. Okay, so that is why clinical interview is very very important at the first stage. But before doing clinical interview, we have to build that rapport. It's not as simple as patients boleh bercerita ataupun share ataupun menjawab soalan-soalan you kalau dia tak ada that rapport. Rapport tu is very important. Macam mana kita nak kita nak provide that conducive environment, that trust and patients tu selesa untuk nak share, nak bercerita dengan kita. Okay. So dalam clinical interview ni, kita mengumpul pelbagai maklumat yang berkaitan dengan symptoms, apa yang sebab dia datang kepada kita. So that's usually Doktor. Ya. Doktor. Ya. Nak tanya balik. Repo tadi macam mana Doktor? Okay, repo ni macam ni lah. Macam kalau you jumpa dengan doktor kan. Okay. Kalau doktor tu muka dia macam cakap apa? Tak ada eye contact. Macam feedback dia tak apa nak baik lah. Saya cakap patient-doctor relationship is very very important. Ada doktor yang ramah, consultant, dia punya consultation pun lama kan. And then ada kadang you pergi private consultation dia, mahal bayar tapi dia punya cara, okay, tak ada apa, okay tak apa, saya bagi ubat. Macam tu. So dalam clinical setting kita, kalau saya buat macam tu, okay, kenapa you datang? Apa sebab? Lepas tu terus, kita tak ada eye contact, tak ada ni patient pun rasa macam tak rasa lah nak share dengan dia. So itu yang menyebabkan affected to the clinical interview. So not usually, tapi tu saya takkan ajar in detail lah. It's not in this class because tu melibatkan teknik. Tetapi kena make sure that apa yang sebelum kita nak buat clinical interview tu perlu ada a good rapport. Macam you lah rapport dengan bos kan. Bos dah makan belum, dah ni belum, rapport lah macam tu. Barulah you nak minta you punya apa tu, nak minta APC ke apa, senang lah sikit kan. Macam tu. Faham? Kodek sakit Doktor, Ya? satu ada kawan nak masuk rasanya. Saya dah accept dah 82. Tak ada. Okay, Dah dapat APC dah. Aku nak minta lagi APC kan. Boleh lah kau lagi report dia. Tahniah dapat APC tu. Okay. Alright. Tu bodek doktor, bukan repo. Alright. So gathers information, clinical interview ni kita akan bertanya tentang waktu itu sekarang. Okay. Waktu itu for the past 2 minggu lepas, apa yang Puan rasa, apa yang Cik rasa. So saya rasa saya tak tahu, tiba-tiba saya ni. So kita akan bertanya detail tentang current dan juga dia punya past tingkah laku. Apa yang Puan, saya tak tahu, saya tak boleh pergi kerja. Tiba-tiba bila saya nak drive, saya macam saya lepaskan steering, saya jadi macam saya tak boleh nak fokus driving. So those ada important infos ataupun message yang kita perlu jot down. Jangan kita dengar sampai terlopong-lopong dengan dia. Tahu? Macam you dengar kuliah I ni, janganlah terlopong macam tu. Salin lah juga Salin. Salin, bagus. Okay. Senang nanti saya nak post, nak cakap student I salin. Okay. Alright. Okay. So, and also attitudes dia. Attitudes, emotions, attitudes dia kita boleh nampak. That's why behaviour, waktu bila kita buat clinical interview ni, kita kena multitasking tau. You tak boleh nak dengar je. Understand? You kena observe dia punya behaviour, kena report. Dia ni mungkin bahu dia macam ni ke kan, ataupun dia tergeleng-geleng macam ni ke. So benda-benda tu semua adalah indikator kepada setengah kecelaruan mental.
Macam kalau schizophrenia, you boleh nampak kan, dia cakap very stutter ataupun dia punya motor catatonic behavior macam robot macam tu kan. So benda tu kita kena letak dalam kita punya formulation of diagnosis nanti. Sama juga macam anda mungkin yang the frontliners yang especially in psychiatric ward, you kadang-kadang you dah terror dah, dia ni macam ni je kan. Tak apalah, tunggu dia masuk jumpa specialist baru boleh confirm diagnosis. Tapi kita kena ada that ability. Okay. And then emotions. Okay, emotions. Kalau patients yang mana yang memang ada that very unstable emotions, you boleh nampak jelas. Ada yang kadang patients ni nampak very professional, very ni kan. So waktu clinical interview tu kita kena dig out more. And of course personal history. So there must be a reason, macam saya cakap semalam, there must be a reason kenapa mereka datang jumpa kita. Okay, bila when personal history tu involve family background, kenapa dia tak ada dilahir-lahirkan terus macam tu Bila sakit-sakit kesihatan yang melibatkan kesihatan mental ni, mesti ada sebab yang melibatkan pengalaman-pengalaman hidup dia waktu dulu dan juga waktu sekarang. And of course the detail of presenting problems dia, apa dia rasa, symptoms, apa yang dia dah achieve dalam hidup dia, apa yang dia rasa macam something is not right pada dia, okay? So itu adalah clinical interview, kita nak dapatkan maklumat tersebut. Dan untuk nak confirmkan lagi, kita kena buat mental status exam ataupun MSE. Okay. And untuk juga dapatkan information yang tadi tu, kita juga boleh dapat melalui MSE So dan juga proses seterusnya dalam penilaian assess clinical adalah kita buat clinical interviews based on it's a semi-structured. Semi-structured tu maknanya dia dah ada guideline untuk kita nak bertanya, okay? Dan juga, ni saya cakap behavioral assessment, penilaian dari segi tingkah laku, penilaian dan pemerhatian kita terhadap tingkah laku kita punya pesakit. Okay, jelas? Jelas Tivia, okay? Jelas, doktor. Okay. Jelas. Alright, very good. Okay. Doktor, Ya. doktor, ada kawan tanya dekat ruangan tu komen ni. Okay. Dia tanya macam mana kita nak, macam mana kalau kita tanya lain, pesakit jawab lain. Okay, itu kena ada belajar teknik dia. Kita jangan carried away pula layan lagi kalau pesakit yang macam dapat yang pesakit makcik-makcik yang cerita tanyalah ni pakcik kau ni tak tahulah dah ni macam mana tu, kita janganlah layan cik tak apalah cik ni kan. So dalam being a therapist ni kita kena ada the guts untuk nak cut, tapi jangan cut dalam keadaan yang makcik asyik ulang benda sama je makcik, jangan macam tu. Dia high EE. Kan kadang-kadang emotional, sebab tu belum lagi patients yang bipolar ataupun mood ataupun yang depression, MDD ulang sama tak tahulah makcik ni apa nak jadi, makcik ni dah tak rasa nak hidup dah macam tu. Saya ada student depan saya lah. Okay. Alright. Itu semua teknik yang from pengalaman, time to time kita akan develop that lah. Okay. Alright. Okay, dan perlu ingat kalau jumpa clinical psychologist ni, kalau kat government memanglah kan free, tapi kalau kat luar you kena bayar mahal tau. So takkan you nak cerita benda yang sama je kan, you nak bayar 150 sejam nak cerita benda yang sama kan. Betul tak? Kena tahulah benda tu. Okay, so kita pergi kepada MSc adik-adik. Okay. Alright. So mental status examination is the structured assessment of patient's behavioural and cognitive function. Maknanya kita akan tanya, makcik hari ni apa? Dek, hari ni apa dek? Hari Senin lah. Oh, you all hari ni apa? Hari Ahad. Tak tahu dah. Ni dia boleh tanya. Sunday. Ini dah ada ni. Oh, Sunday lah. Lupa lah. Ahad. Okay. Rabu. Okay, sekarang ni pukul apa? Makcik semalam makcik pergi mana? Pasar. Pergi bazar tapi tak Mana? Kan? Boleh keluar. Banyaknya makcik Kia ke? Makcik kita tak boleh. Makcik dia sensitif isu bank ni bahaya. Yang makcik lain lah. Okay. So kita kena tanya benda tu. Okay, nanti dia dengar lah, dia potong-potong lah dia ni. Okay, so
dalam MSc ni adalah alat yang general yang dipakai oleh terapis untuk nak tengok patients punya tingkah laku dan juga proses kognitif, bagaimana dia berfikir benda-benda yang asas bila ditanya. So dia mengandungi descriptions of the patient's appearance and general behaviour. Kita nak tahu tahap dia conscious, the level of consciousness and attentiveness. Waktu tu kita bertanya, macam tadi saya tanya hari apa, semua dah blur, blank, semua dah tak ingat hari apa. Okay, boleh saya tanya nak masak apa ini? Semua dah panik. Cari mic punya button. Saya dah masak. Cari mic punya button. Kita jawab. Okay, motor and speech activity. Bila saya tanya, makcik, hari ni hari apa? Dah sama boy. Terus jawab, okay, so dia lambat starter tu, itu melibatkan dia punya motor speech. So dah ada indikator dah, kan? So bila bertanya tu, dia lambat nak keluarkan. Okay. And then mood and effect. Waktu tu apa perasaan dia, apa dia rasa. What perception Okay. Kita nak minta jirin tutup. Jirin tu dia bunyi sound angin. Sorry Doktor. Jirin tutup off. Mute. Jirin off lah. Okay. So Doktor nak minta terang mood dan efek Doktor. Apa beza? Mood dan efek tak apa, nanti saya akan terang juga. Don't worry. Ada bawah tu Okay. ada information. Don't worry. Okay. So MSE ni dia provide information for diagnosis and assessment of disorder. Kita kumpulkan information ni, salah satunya adalah melalui MSE untuk kita nak betul-betul come up with a proper diagnosis. And that to come up with a diagnosis bukan satu kerja yang mudah, yang ringan. Dia melibatkan banyak-banyak perkara, aspek yang perlu kita ambil kira. And then from MSE ni juga kita boleh formulate a treatment. Okay. So dalam MSc ni dia mengandungi 5 jenis kategori ataupun 5 jenis benda, perkara yang perlu kita dapatkan maklumat daripada pesakit. Okay, yang pertama appearance dan behaviour. Okay, tingkah laku dia waktu dia datang jumpa kita. Yang kedua, bila kita bertanya, adakah dia menjawab dalam keadaan yang lancar ataupun tersekat-sekat. Percakapan dia macam mana, pemikiran dia macam mana. Dan yang ketiga adalah mood and effect. Okay. Yang keempat intellectual functioning dan yang kelima adalah sensorium. Don't worry, kita pergi kepada setiap komponen. Okay. Sekejap. Sebab dia memang tak boleh. Ni pun nak ada admit. Okay. So dalam komponen yang pertama ataupun appearance ataupun behaviour, kita kena tahu, kita kena tengok dia punya tingkah laku, overt. Overt tu maknanya benda yang pelik, kan? Dia bercakap sendiri kan, kadang patient ni kan, dia tengah-tengah cakap dengan kita, tiba-tiba dia dia macam ataupun macam tu. So semua-semua tu kita kena perhatikan. And then attire dia, datang keadaan dalam macam mana, sebab benda-benda semua kita perlu masukkan dalam laporan bertulis kita. The patient is nicely presented with a big smile, datang dalam keadaan yang nampak happy kan. So benda tu kita tulis, bukan saja benda-benda yang negatif saja. So benda yang baik pun kita kena laporkan. Okay, appearance, posture, dia duduk macam mana ataupun bila dia masuk je dia terus tak bagi, tak ada sambut, tak ada apa, terus duduk macam tu, macam nak marah kan. So kalau usually kalau patient saya yang remaja ataupun yang kanak-kanak yang kena paksa datang tu, yang dia punya referral letter is to rule out ADHD, attention deficit hyperactivity disorder ni, agresif ke apa, dia akan memang postures, dia punya expression tu, it's typical budak yang tak nak datang lah. So benda tu yang kita kena laporkan. Okay. Yang kedua adalah thought process dia. Okay, bagaimana dia sewaktu dia memberi respon pada terapis itu. Speech dia macam mana? Adakah laju macam saya cakap ataupun sepatah-sepatah macam bila saya bertanya anda semua, bila kena onkan mic dan sebagainya. Ataupun bila tanya, makcik hari ni hari apa? Tak tahulah, hari ni 2 hari bulan kot. Kan benda tu lain kan? Betul?
Kan? So itu Betul. pandai. Betul. Okay, kalau tak saya dah bagi diagnosis dah ni ha. Okay, so continuity of speech, bila kita bertanya ada tak dia boleh sambung ataupun bila dia sambung tu dia jawab ada tak konten itu bermakna. Kadang dia cakap mengarut, bila mengarut tu dia berkait dengan dia punya delusi dia yang dia punya idea grandiose, dia rasa macam dia nak jadi jutawan for example so continuity, content of speech tu very out. Okay, content of speech tu makna dia lah. Okay, so yang ketiga adalah the mood and affect patience itu, waktu itu. Okay, so kita boleh jot down apa yang dia rasa, tu patient ni sedih, dia manjangan ataupun dia kejap sedih, kejap happy, kejap sedih, kejap happy. Itu dah clear cut yang dia alami depressive and manic. Mungkin dia mengidap bipolar for example. So kita dah dapat idea. Nampak? Okay, so feeling state accompanying what individual says. Kadang juga ada individu tu dia bercakap tetapi sebenarnya maksudnya dia punya tak sampai ataupun feeling dalam dia konon dia rasa dia seorang yang bagus ni, kita boleh nampak tak jive dengan dia punya emosi apa yang dia dah alami ataupun sedang alami. Alright? Okay, yang komponen keempat dalam MNC ni adalah kita kena tengok intellectual functioning. Macam mana nak assess intellectual functioning ni adalah dengan kita tengok type of vocabulary dia guna ataupun metafora macam mana dia umpamakan hidup dia seperti macam-macam lah kan. So kita boleh nampak bila dia berkata tu menjawab tu benda tu memang tidak logik, illogical. Okay. So yang terakhir adalah sensorium ataupun awareness of surrounding in terms of person. Ni saya tanya pukul berapa hari makcik? Macam mana makcik datang ke sini? Makcik naik Grab, tiba-tiba orang Grab tu ajak makcik pergi mana-mana dia nak hantar makanan mana-mana. Dia makcik ikut lah. So nampak tak logik dekat situ? Kan? Ataupun dia creating something. So benda itu yang kita boleh tengok. Ataupun makcik, cuba makcik macam mana kalau pakcik nak datang sini macam mana tadi? Ataupun cik datang sini, cik macam mana road cik kena naik apa lah, ikut jalan mana. Kalau dia boleh menceritakan yang betul, ikut jalan Tun Razak for example ataupun ikut jalan masuk tol Bangi, lepas tu cik nak jumpa roundabout, ambil pukul 3, lepas tu jalan straight, cik kena tunggu kat traffic light, lepas tu kena cari lagi parking kat FS. Okay. Bila dia boleh bercerita macam tu, maknanya that patient is wise. Okay. Tapi patient usually dia akan ambil masa yang lama untuk dia bercerita macam saya cerita tadi. Okay, jelas? Jelas. Okay, Yes. Doktor nak tanya doktor. Ya. Berapa lama kita ambil masa untuk kita completekan komponen MSc ni doktor? Ada time dia? Komponen MSc ni usually during the first initial stage sebab nanti dia akan ada borang, so kita just checklist je dekat situ. Okay. So maksudnya doktor, ya. so maksudnya komponen ni kita assesskan simultaneously lah, serentak. Simultaneously. So tapi to go deeper in depth tu is you need to do the clinical interview. Okay, ini initial, very initial, just kita nak test. So kalau before kita nak proceed kepada clinical interview, okay memang this person from MSc dia memang it shows that she's not performing well. Apa yang kita macam like normal people. Macam first impression kita lah. Yes, so guna MSc. Sebab tu kalau dalam you tengok research journals kajian kan, kajian eksperimental kan, mana yang psychiatric punya kajian, dia punya criteria normally usually those yang dia ambil patients tu adalah patients yang dah melepasi, yang dah buat MMSc. You akan tengok nanti bila you tengok papers you nampak. So patients itu yang dia ambil. Okay doktor. Okay, thank you. Siapa yang tadi bertanya? Syarul. Saya, Raja Syarul. Ya, saya. Okay, Syarul. Okay, alright. Thank you for the question. Alright. Okay. So sini saya ada juga video tapi saya akan upload di UKM Folio You don't worry, jelas video ini jelas seorang therapist, male therapist dia bertanya pada seorang patient yang wanita So you boleh nampak daripada raut muka dia menjawab dan sebagainya So benda-benda tu yang kita assess. Okay. Okay, so the next steps in clinical interview to do a clinical assessment is bila kita follow the semi-structured clinical interviews. Okay, kenapa dia adalah penting? Because
this semi-structured clinical interviews are developed to address an important problems in mental health field. Lepas tu ada soalan tadi bila saya nak menjawab balik, macam mana kita nak stopkan ataupun kalau patient tu dia bercerita je kan. So kadang benda-benda tak penting tu kita jangan drag, kita tarik balik dia kepada kita punya clinical interview ataupun history taking. And then this is the time yang clinicians and researchers had tremendous difficulty in making consistent and accurate diagnosis of mental disorders with unstructured clinical interviews. Kalau you duk melayan je patient tu kan, itu yang unstructured. Lepas tu perlunya semi-structured. Bukan that very structured tu susah. Banyak nanti you limitkan. So questions like uniformity or standardization. Okay. For example, sekejap saya check. Okay, dah 86 dah tak ada lagi nak masuk kan. Okay, for example, we can ask there's open questions ataupun kita boleh prompt, I would like to get to know more about you. Okay, can you please tell me about yourself? Tu cakap lah, saya tinggal dekat ni, saya kerja ni. So what do you do? What does your normal day or week look like? Okay, so usually patients ini dia akan bercerita sama ada apa yang dia alami waktu tu. Jadi pun akan tanya, doktor nak tahu yang sekarang ke, yang masa saya tengah sakit ni ke ataupun yang dulu. Itu you kena play around yang mana yang you nak get that information. Okay. And then at the moment, do you experience any difficulties in your life? So maknanya the current situation yang kenapa dia datang kat sini ataupun kenapa dia dirujuk pada kita. Okay, so can you tell me about your difficulties or problems? Saya dah 5 hari tak boleh tidur doktor, saya dah fikir macam saya macam-macam lah saya fikir kan. Saya fikir keluarga saya fikir kerja saya fikir ni. Lepas tu saya sebenarnya susah nak nafas, berpeluh. Lepas tu macam saya rasa semua saya buat semua macam tak bermakna, saya rasa macam nak mati. Tu common feelings yang ataupun common response that we usually get from our patients. So benda-benda yang dia cerita tu, you jot down. Janganlah you dia tengah jot down, kejap-kejap patah balik. Tadi puan cakap puan rasa nak mati, but sebelum tu. So I kena ada kemahiran mendengar dan menulis. Okay? So kadang bila patient tu bercerita, banyak info-info yang sangat bagus untuk kita punya case formulation ataupun diagnosis kita juga. Okay. So what is bothering you at the moment? Apa yang menyebabkan selalu saya punya normal practice, saya akan start, saya akan perkenalkan diri dan kenapa, apa tujuan. Lepas tu saya akan mulakan dengan satu soalan asas. Okay, apa yang menyebabkan puan datang berjumpa dengan saya? So dia akan bercerita. So kita nak check back betul tak dengan dia punya referral letter yang dia bagi pada kita. Okay. So from there kita kembang-kembangkan but based on semi-structured. Right? So what would you say causing difficulty? So kita tanyalah. Okay, so this one, yeah, what is it? Sorry boleh duduk kat sini. Okay, ada seorang lagi pelajar nak join saya. Hi. Afiq Ashraf. Okay, alright guys. So now, okay, this is the slide yang you tengok ni is the semi-structured interview questions. Okay, based on the case of autism. Okay, so tell me about your family and your child with autism. ASD tu autism spectrum disorder So dia datang pada kita dengan surat rujukan, kindly see this boy, this 6 years old boy with symptoms of lack of eye contact. Lepas tu speech, he can only talks about 4 years, 5 years, banyak delay lah. So kita tengok tu, so kita tanya. And then tell me about his ability and needs. So please tell me about your experience. So waktu ni juga, usually I akan tanya, okay puan, bila puan cuba ingat balik, puan mengandungkan anak ini, ada tak puan pernah mengidap, ada puan pernah melalui pernah melalui pengalaman kemalangan ataupun waktu melahirkan dia, ada tak insiden yang komplikasi puan alami? So pengalaman saya sepanjang saya dah 12 tahun being a clinical psychologist ni, practice ni, bila patients datang kepada saya dengan symptoms ataupun dengan saya nak kena rule out some mental disorders,
lazimnya lah pengalaman saya, patient saya dia akan berkata, ya doktor, masa dia nak keluar ni, doktor ambil masa lama untuk nak betulkan balik dia punya terbelit tali pusat. Okay, the uri, placenta tu kan. So that one is one of the possible causes that menyebabkan anak itu mengalami hypoxia, oksigen tidak sampai ke otak for few seconds. So tali pusat tu terbelit. So bila macam tu affects apa yang jadi pada anak in the long run, in the future bila anak tu besar, bukan besar lah, bila dia mengalami pertumbuhan day by day tu mungkin affect gangguan neurodevelopment pada anak itu. So waktu dia mengandung, waktu puan mengandung, anak tu macam mana keadaan puan, emosi puan, ada puan tak mengalami apa-apa difficulty. So benda-benda tu yang kita perlu dapatkan. Okay? And please tell me about your experience gaining to services in school. So waktu autism, untuk kes autism ni kita kena dapatkan juga response, information from the teachers as well. Okay. Alright. Next one is behavioral assessment. Okay, bukan bermakna bila you bertanya soalan pada pesakit, pada keluarga pesakit, you tak boleh untuk tidak membuat pemerhatian tingkah laku pesakit itu. So benda tu semua kena datang serentak. Alright, so janganlah cakap dekat patient sekejap saya nak kena tengok macam mana anda bertingkah laku. Sasa patient tu akan senyum makan ni kan. So kena bijak. So kita focus on the present, here and now, direct observation of behavior, environment, and the purpose is to identify problematic behaviors and situations. And we are using ABCA ataupun antecedent behavior consequences to identify what is the possible factors that leads to this mental disorder. Okay? Alright. Jelas ke? Jelas. Jelas doktor. Dr. Hilwa nak tanya satu soalan. Yes. Mana doktor? Doktor dah left ke? Dia pergi Dr. Hilwa, hilang. Doktor dah Dr. Hilwa left. Dr. Hilwa left. Ayo, nak tahu. Take five. Dr. Hilwa left. Siapa nak present? Doktor meeting. Doktor gigil dulu. Nak present dulu. Kau tanya aku kan? Present please. Siapa left ni? Siapa left kan dia? Hello? Nacha, present. Yes. Kenapa Dr. Hilwa left? Siapa sabotage ni? Saya sabotage diri sendiri, saya tertekan X tu nak buka slide lain. Kejap. Saya kena banyak sangatlah slide saya kat sini ni. Kejap saya kena X. Sorry lah. Apa tak apa. Nanti duduklah sini. Mama. Dengan Pergi mama. minum dulu. Sekejap Tenang semua. Take five. Nampak? Oh baby dah aku. Okay. Dr. Hilwa boleh tak nak tanya? Boleh. Untuk clinical intervention ni, Okay. umur berapa yang kita perlu panggil klien tu, mungkin individu ataupun umur berapa yang kita kena panggil dia bersama keluarga untuk intervensi ni doktor? Okay. Untuk nak kita panggil bersama tu, kita kena tengok apakah diagnosis yang come up with that, and then kita tengok juga the maturity of our patients, whether dia dah confidence enough untuk nak handle diri sendiri, ataupun macam kanak-kanak definitely lah kita kena panggil keluarga kan. Sebab dalam intervention kita perlukan keluarga untuk sama ajar pada anak. Maknanya kita perlukan keluarga, ibu bapa especially untuk kita nak latih ibu bapa untuk buat apa homework yang kita bagi pada anak, tugasan. Okay. Dan bear in mind kepada anda semua, bila kita buat treatment ni bukan saja kita bercakap session waktu tu. So dia usually ada diikuti dengan homework lah. Kadang tugasan ni bukan macam tugasan anda yang anda dapat sekarang, don't worry. Tapi
ialah lebih kepada practicality. Kita pastikan adakah anak itu sebab after all objektif kita adalah untuk membolehkan pesakit itu menguruskan diri sendiri. Menguruskan pemikiran, dia boleh function balik as a like other normal human beings. Okay? Okay. Alright. Okay. Thank you, Doktor. Sama-sama. Sekejap saya tepat balik. Ini tak ada baju. Tadi. Rasa kau lari. Okay, sekejap. Okay. Saya share balik. Sekarang tak ada share? Ada share tak? Nampak? Tak ada lagi. Okay. Tak ada lagi. Alright. No worry. Okay, nampak ke ya? Dah. Okey, ada. Dah. Okey, dah ada. Okay, good. Dah. Doktor nak tanya. Ya. DSM-5 tu dapat ke atau kena beli? Tak dengar suara. Doktor off mic tu. Okay. Oh my God. Sorry, okay. DSM-5 tu, kalau anda yang memang deal dengan psychiatric punya patients ataupun ward department, so eloknya adalah. Tetapi kalau tak ada, anda boleh saja Google for each of the mental illness tu memang ada juga dalam DSM-5. Hari ni nanti saya akan attach the table of content of DSM-5 tapi tak ada details lah. Tapi original DSM-5 ada juga yang notebook DSM-5 tu, kalau you pergi kat bookstore, medical bookstore di depan HKL tu, kedai buku Kamal tu, dia ada that salinan DSM-5 tu. Dan in fact kalau you jauh pun you boleh minta mereka post juga. Okay, so kalau tengok dekat sini, asas kepada suatu pembentukan kenapa manusia itu bertingkah laku sedemikian is based dalam bidang psikologi klinikal ataupun psikiatri ni, kita memang kena rule out mengikut konsep ABC. Okay, bukan air batu campur ataupun air batu campur, dia antecedents, behavior and consequences. Okay, kalau kuliah-kuliah saya sebelum ni, saya kata kenapa manusia ni, kenapa individu ni bila dalam contoh kes dia memandu, bila dia memandu tiba-tiba dia lampu merah kan, so you have to stop, betul? Ataupun dalam keadaan waktu lampu merah tu, orang depan you tu tak perasan yang dah lampu hijau, agak-agak apa yang you akan apa you rasa? Ataupun tinggal saya hon doktor, saya hon kan? Yes. You dia marah kan? Bila lampu dah hijau, dia baru perasan, bang dah jalan. Terus jalan, you nak jalan, dah merah. So panas kan? Okay. So menyebabkan kadang you jalan juga, lepas tu you follow dia dekat-dekat, lepas tu apa jadi? Gaduh lah, buat keluar baton lah, segala bagai kan dalam kereta tu kan. So antecedent dia adalah bermula daripada lampu merah, lampu isyarat tu. And sikap penerusnya yang dia tak perasan. But behavior is when you fail to control your punya behavior, yang you terus nak angkat segala jari, horn kuat-kuat ataupun ikut cucuk dia rapat-rapat kan, behavior. But what could be the possible consequences of that? You might involve in accident ataupun dah jadi kes polis, pukul dan sebagainya. So itu yang bila kata ABC, konsep ABC tu yang kita kena perhalusi, kita kena tahu betul-betul kenapa individu ni rasa sedih, rasa sedih. So there must be a reason and dia bergantung kepada konsep ABC itulah. Okay, tu contoh saya bagi ya. And in diagnose, dia punya foundation dia, kalau kita tengok, okay, ini lebih kepada info maklumat dalam DSM-5 yang saya rasa you tak perlu, you boleh baca tetapi tidak berapa ni lah, maknanya it's good that you can read. Okay, tapi saya takkan go in detail. Okay.
Alright. Okay, kalau you tengok, ada juga pakar psikiatris yang masih lagi menggunakan ICD, okay, ICD-11 ataupun the International Classification of Disease and Related Health Problems, okay, used by WHO. Okay, but DSM, it is developed by APA. Ini saya kata tadi, the American Psychiatric Association ataupun APA. Okay, and diagnosis is the process of identifying a medical condition or disease by 8 signs. What the physician sees, apa yang terapis tu nampak, apa yang simptom yang dialami oleh pesakit itu melalui yang dia nampak ataupun yang dia bagi tahu, dan juga apakah hasil daripada kita punya diagnostic procedure. Okay, and the conclusion reached through this process is called a diagnosis. So all those things, apa yang doktor nampak, apa yang pesakit rasa, and kita formulate, itu adalah satu proses diagnosis. And diagnosis also is a clinical judgment on the part of psychiatrist. Sebab tu dalam kes pengalaman saya bila kita buka hotline PKPK, just nak share dengan anda semua, anda tahu kita dah ada hotline PKPK dah about 3 weeks, 4 weeks kan, daripada MCO yang first phase tu. Ada yang caller tu bila bertanya, bila kita tanya yang kes-kes psikiatri tu, mereka akan pass pada saya. So akan frontliner tu pun akan tanya, dapatkan maklumat. So kata tak tahu, saya pergi 2-3 psikiatris tapi tak ada diagnosis. Ataupun psikiatris satu kata macam ni, saya kata depression, dia kata bipolar. So saya pun tak tahu yang macam mana. So sebab tu benda tu dia memang bergantung pada clinical judgment. Ataupun keadaan waktu tu mungkin patients itu tidak menunjukkan simptom-simptom yang psikiatris A nampak, laporkan. Okay, benda tu that's why you have to be very very careful bila buat diagnosis. Okay, so classification, a list of disorders along with descriptions of symptoms. Nanti saya akan just tunjuk. Okay, ni lebih kepada diagnostic assessment. Okay, so dalam kita buat diagnosis ni, ni yang kita guna ni, buku purple yang anda nampak, bukan buku merah, buku purple is the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, and current edition is 5th edition, edisi yang ke-5 Zaman saya buat masters dulu tahun 2007, saya pakai DSM-4 TR, the revised. Okay. So now kita gunakan DSM-5. So ada tak banyak big changes yang mereka yang APA buat pada DSM-5 Nanti kita akan go through. So tools of making the diagnosis ni adalah kita guna DSM-5. Okay. DSM is often focused and has gained the greatest popularity in the United States and Canada. So it's a most resourceful tool used by psychiatrists, psychologists, psychiatric nurses, social workers and other mental health professionals. Okay, kalau dulu kita nak dapatkan diagnostik ni, dia berpandukan pada 5 paksi ataupun axis So ini saya rasa tak perlu anda tahu in detail. Axis 1 kepada all psychological diagnostic. Ni okay. Lah. Ni you just baca nanti Okay. So sebelum DSM-5 ada sistem axis, sistem paksi. Okay. Tetapi bila dia introduce DSM-5, dia ada dia remove sistem-sistem paksi itu. So no longer 5 axis system. Okay, so where is the information in DSM-5 diagnosis? So kalau dalam axis 1, dia terus kepada psychiatric diagnosis. Dalam axis 2, kalau DSM-4 yang dulu sebelum DSM-5 tu, dia axis kedua, paksi kedua ni adalah untuk rule out personality disorder. Dia mengatakan sama ada dia punya ketidakfungsian tu adakah disebabkan oleh personality, keseluruhan personality yang pesakit itu alami. Tapi dalam DSM baru ni, DSM-5, dia remove this former So dah tak ada dulu dia guna mental retardation ataupun terencah akal. Terencah akal tu dia dah digugurkan. Okay, dia ganti dengan intellectual disability. Okay. So dah tak ada lagi ni you just baca je. Okay, so apa yang ada pada DSM-5, dia ada tambah disorder yang baru dan juga dia buang
kecelaruan disorders. Sekejap ya. Test. Halo. Sekejap saya ada domestic issue anak saya pula adalah ramai-ramai tu ada buat ada ni. Okay. Take your time. Alright. Take time betul. Take five. Tak apa dah, my husband dah settlekan. Alamak. Baru nak take five. Okay. Saya nak take lama juga ni, saya nak masak. Okay. So kalau you tengok sini ada 15 kecelaruan mental yang baru dalam DSM-5. Kalau tengok dekat belah je tu, inilah disorder hoarding disorder. Kalau you tengok viral kan, kenapa mak ayah suka simpan, kalau orang dulu suka simpan barang-barang lama ni, so dia dah termaktub dalam DSM-5. So kalau you penuhi kriteria dalam hoarding disorder tu, yang nombor 4 tu, maknanya memang you can, we can, you boleh lah, you adalah salah seorang individu yang mendapat diagnosis hoarding disorder ni So dalam salah seorang inilah yang mengidap penyakit mental. Okay. And kalau tengok dekat sini, changes to chapters pun ada juga. Daripada schizophrenia and other psychotic disorder, dia tukar kepada schizophrenia spectrum and other psychotic disorder. Kenapa nama dia spectrum? Sebab dia adalah wide spectrum macam autism. Kita tak boleh nak kata dia ni very specific, maybe chronic ke, severe ke apa kan. So dia tukar, dia change daripada schizophrenia kepada schizophrenia spectrum. Okay, eating disorders, kesedaran pemakanan, dia tukar kepada feeding and eating disorders. So ni lah. Okay. So itu dia untuk kuliah penilaian clinical ataupun clinical assessment.